Okey. Kali ni kita akan tengok uh, soalan berkaitan dengan bab yang keempat tingkatan 4, iaitu tajuk dia indeks, set dan logaritma. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama tu kamu nampak bentuk-bentuk dia yang set tu kan? Tu maksudnya itu adalah hukum set lah. Dalam bab 4 tu dia ada 4.2. 4.2 tu berkenaan dengan hukum set. Okey, jadi kita tengok soalan A dulu. Okey, yang berkaitan dengan hukum set. Okey, apa soalan A? Jika ini sama dengan benda-benda ni, okey, cari nilai X dan beri jawapan dalam bentuk P tambah set Q. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, sebelum kita dapat dalam bentuk ni, kamu tengok dulu X dia cari nilai X. Kamu tengok X dia ada dua tempat kan, sini dengan sini. Apa kata kita gabung dulu menjadikan satu satu yang boleh digabungkan dulu. Okey, kita tengok soalan A macam mana kita nak selesaikan dia. Okey, kejap. Okey, yang A. Okey, jadi mula-mula saya kumpulkan dulu dia punya yang X, yang ada X tu kan. Jadi yang ni saya pindahkan yang ni saya pindahkan ke kiri. Okey, bila pindahkan ke kiri maka jadi tolak lah. Okey, jadi tinggallah set 5 sebelah kanan. Okey. Okey, baik, yang ke seterusnya. Okey, X. Okey, sekarang ni kita faktorkan X itu keluar Jadi tinggallah macam ni. Okey. Kenapa nak kumpulkan? Kenapa nak faktorkan? Supaya dia jadi satu dia jadi satu sajalah X kat sini. Sekarang dia ada 2 X sini, X sini. Jadi sekarang kita gabung jadilah 1X. Sebab apa? Kita kan nak cari nilai X. Bila dia sudah jadi satu macam ni, bila dia sudah digabungkan begitu, maka kita boleh cari nilai X lah. Jadi kita pindahkan saja. Okay, set 5 tu kekalkan. Okay, ambil baris ni per dengan. Okay, bawa lah semua sekali yang kurungan tu. Bawa. Kalau saya buat kurungan sekali lah Ingat dalam di bawah kalau melibatkan lebih daripada 2 sebutan, di bawah tu, maka letaklah kurungan untuk keselamatan kamu. Ni di bawah ni kan ada 2 sebutan. Kalau di atas ni satu je, tak payah letak kurungan, tak apa. Tapi kalau di bawah ni lebih pada 1 sebutan, dia 1, 2, ada 2 sebutan, maka kamu letaklah kurungan kiri dan kanan sebagai tanda keselamatan. Okey. Baik, sekarang X dah dapat dah, ini jawapan dia. Cuma sekarang ni dia kata dalam bentuk apa? P tambah set Q. Jadi sekarang ni kita nak tukar ni kepada bentuk yang macam ni je. Okey, yang bentuk macam ni. Jadi kita sekarang ni bentuk macam ni. Jadi dalam hukum set, kamu ada belajar dulu, kalau kita jumpa pecahan yang ada set sini, set sini, set sini ni, kat bawah ni ada set ni kan. Cara dia kita darabkan dengan gen dia yang songsang. Macam ni saya sebut songsang lah, tapi songsang tu maksud saya kalau sini negatif, kamu buat benda yang sama, darab benda yang sama. Okay, darab tu cuma letak jadi tambah, songsangkan dia. Kalau tolak tu dia jadi tambah kat tengah tu. Di atas pun sama. Di atas pun sama. Okay. Bila kita buat macam ni kan, darabkan secara yang ini negatif jadi positif. Maknanya tulis yang bawah dulu. So yang di atas ni dia hanya ikut saja apa yang kamu tulis di bawah. Itu je. Jadi ini negatif jadi positif. Maka kalau sini positif, sini pun positif. Dia ikut, ini atas bawah dia ikut. Yang atas ni dia ikut yang bawah. Yang bawah ni dia ikut lepas kamu songsangkan yang tanda ini. Jadi kalau saya tanya kamu, kalau di sini tambah,
Kalau di sini tambah, maka di sini mesti tolak. Kalau di sini tolak, maka di sini kena tolak. Sebab yang atas ni dia akan ikut yang bawah. Yang sini dia akan ikut yang sini selepas disongsangkan. Okey. Jadi kita try. Okey, jadi macam ni. Jadi kita akan selesaikan. Okey. Macam mana step dia? Okey, yang atas tu. Okey, atas ni darab masuk je ni. Set 5 darab dengan kurungan macam ni kan. Ni darab masuk lah. Darab sini. Tambah dengan darab sini. Kan. Dia macam kamu ada ni lah. Macam kamu ada A, B tambah C kan. Jadi kamu darab lah. A darab dengan B. Campur dengan A. Darab dengan C. Jadi AB tambah AC. Macam tu lah. Okay. Jadi sama juga yang kat atas ni. Jadi saya terus tulis yang di darab masuk sudah. Jadi set 5 dengan set 6. Okay, saya pun tulis set 5 darab dengan set 6. Bila darab saya boleh tulis dekat-dekat. Okay. Lepas tu set 5 apa lagi? Oh, sebelum tu tambah dulu tambah. Okay. Lepas tu set 5 dengan set 5. Set 5 dengan set 5. Okay, di bawah dia. Okay, di bawah dia. Nampak macam panjang tapi nanti dia boleh dipermudahkan sebab ada hukum-hukum yang kamu belajar sebelum ni. Termasuk daripada tingkatan 1. Ada benda yang kamu sudah belajar yang mungkin kamu ada lupa untuk dipermudahkan lah nanti. Boleh dipermudahkan ni. Jadi yang ini, okay, yang di bawah ni kamu perasan ni. Ada satu tolak, ada satu tambah. Yang set 6 sama dengan set 6. Yang set 5 sama dengan set 5. Ni kamu belajar dah di tingkatan 2 kamu dah belajar dulu ni. Kalau contohnya saya bagi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan. Jadi saya boleh tulis dalam bentuk A tolak B, A tambah B. Ni. Okey. Jadi sekarang ni yang ni, okey, sekarang ni kita ada sebelah sini. Jadi kita nak, kalau kita ada ni kita tengok bentuk kita. Yang ni A, yang ni B. Yang ni A, yang ni B. Samalah bentuk macam ni kan. Maknanya kita boleh tulis dalam bentuk ini. Kita boleh permudahkan dia jadi pack. Kita kasih packkan dia dalam bentuk yang lebih ringkas macam ni. Okey. Macam cikgu macam mana ni boleh sama dengan macam ni? Kamu darab masuk sendirilah. Ini kamu belajar dulu ni. Kan kalau kita do kurungan macam ni kita darab masuk 4 kali. 1, 2, 3, 4. Cuba kamu darab masuk. Bila kamu darab masuk, kamu akan dapat benda ni. Ada yang akan menghilang. Dia akan cancel. AB tu dia akan hilang. Jadi tinggallah A darab A jadi A kuasa 2. B yang ini tinggal dengan B yang ini sahaja. Jadi B kuasa 2. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sahaja. Yang lain tu dia hilang. Dia dimansuhkan. Cubalah darab masuk sendiri. Kamu buktikan sendirilah. Ini tingkatan 2 Okay. Jadi kita akan tengok bentuk. Jadi ni okay, kita akan buat ini A. Ingat yang set 6 ni A, yang ni A ni, yang ni pun A, yang ni B, yang ni B. Kita tengok bentuk dia tadi ni. Tengok bentuk yang ni. Okay. Kita nak tulis. Jadi A kuasa 2. Jadi kita tulis apa? Set 6. Okay, mana saya buat purple tadi. Jadi set 6. Bukan purple ni. Hilang sudah. Okay, saya akan tulis set 6. Okay, A kuasa 2 kan. Jadi set 6 kuasa 2. Okay, apa lagi? Okay, kat sini set 6 kuasa 2. Okay, tolak. Okay, memang di situ memang tolak. Okay, tolak. Lepas tu B kuasa 2. Okay, B dia apa tadi? B dia adalah set 5. Okay, set 5 set 2. Jadi saya ikut saja ni dia punya, boleh kata formula dia lah kan. Okay. Jadi kat sini kat bawah dia macam ni. Jadi sekarang kita boleh permudahkan lagi. Cuba kamu perhatikan. Okay, ni kamu belajar dulu. Kalau set dengan set ni set tu kan sebenarnya dia adalah kuasa setengah kan. Kalau set kawan dia ada set darab. Kalau darab di dalam dia tu kita boleh darabkan nombor dia sekali. Jadi 5 darab 6 30. Okay, 5 darab 6 30.
Lepas tu kamu buat set tu sekalikan semua. Okay, sekalikan semua. Asal cerita dia, kamu gabung dulu. 5 darab 6 macam tu lah. Tapi saya tulis 5 darab 6 30 sekaligus lah kan. Supaya cepat benda ni. Kalau kamu tu lah, kalau kamu mahir, ni sekejap je benda-benda ni. Kalau kamu boleh ingat benda yang ni. Ingat tu datang daripada banyak praktis lah. Bukan senang-senang boleh ingat begitulah. Okay. Jadi kalau jumpa set dengan set, nombor dalam tu darab macam biasa. Set tu di luar, kasih besarkan dia, merangkumi semua. Jadi ini maksudnya 30 kuasa setengah lah. Set tu kan kuasa setengah kan. Okay. Jadi tambah. Okay, tambah. Okay, 5. Okay, ni 5 dengan 5. 5 dengan 5, 25. Tapi kalau set balik, ni kamu kalau nombor dalam dia sama, lepas tu set pun sama, sebiji sama ni, hilang lah set tu, tinggal nombor 5 je lah. Apa bukti dia? Sama lah macam tadi. Ni kan set. Okay tu. Kalau kamu jumpa set dengan set tu, darab. Ni set 5 darab dengan set 5. Set tu tulis sekali je. Lepas tu nombor 5 dengan 5 dalam tu kita darab je. Jadi 5 darab 5 je 25. Tapi dalam kalkulator, set 25 kita tak panggil ini kita tak panggil set lah. Daripada punca kuasa 2 25 adalah nombor 5. Jadi sebab tu jawapan saya tulis kat sini 5 je. Kat sini memang 5 je. Okay. Jadi kesimpulan dia, kalau set apapun nombor yang sama darab dengan nombor set dengan nombor yang sama, hasilnya hilang set tu, tinggal nombor itu sama. Nombor yang sama tu tulis sekali je. Set tu dia hilang sudah. Kalau macam tadi tak. Tadi nombornya tak sama. 5 dengan 6 tak sama. Walaupun set dia sama. Set sama, kita tulis set tu sekali je. Tapi nombor dalam dia tu kita darab juga. 5 darab 6 jadi 30. Okay. Kalau ini kita tulis 5 tu ada 2 kali kan. 5 kita tulis sekali je 5. Macam tu. Okay. Ni adalah beberapa, boleh kata apa ni, beberapa nota ke apa kan. Tapi saya padamlah balik Okay. Jadi apa lagi? Okay, di bawah dia. Okay, di bawah dia ni paling senang. Okay. Set ni kan macam punca kuasa 2. Lepas tu ada kuasa 2 kat luar, mestilah cancel antara cancel each other Jadi set 2 dengan kuasa 2 square tu boleh hilang. Dia boleh bangsuhkan. Jadi saya guna warna, tadi guna warna hijau, keluar warna lain. Hijau. Okay, ni pun sama. Set dengan punca tu hilang lah. Jadi di bawah tu 6 tolak 5. Ni kalau kamu cepat ni 6 tolak 5 1. Kan? Ni 1. Macam tu. Jadi okay, bila 1 maka tak ada apa-apa lah kat bawah tu. Jadi sekarang dia dalam bentuk seperti yang soalan itu maulah. Jadi kalau kamu tengok soalan dia balik, jadi kita susun balik 5 kat depan tambah dengan, kalau tambah kan kita boleh buat terbalik-terbalik je. Susunan dia tu. Okay. Apa-apa yang bahagi 1 tak ada apa-apa kan makna kan. 5 tambah dengan set 30. Jadi tengok balik soalan dia. Dalam bentuk P dan set Q. Sebetulnya ni. Jadi P dia 5. Kan? P dia 5. Q dia adalah 30. Kalau dia tanyalah P tu apa, Q tu apa. Jadi jawapan dia tu. Tapi sekarang ni dia tak tanya pun P apa, Q apa. Dia suruh dalam bentuk P tambah dengan set Q. Di mana P dengan Q tu adalah integer lah. Okay. Jadi apa lagi? Saya selesai untuk soalan A. Okay, apa lagi? Soalan yang ke B. Okay, kita tengok soalan B. Okay, diberi log. Okay, diberi log. Okay, sekarang ni hukum logaritma lah. Okay, soalan B. Hukum logaritma tu 4.3 lah kalau tak silap saya. Okay, saya tulis balik kat bawah ni. Okay, B. Log 8P tolak dengan log 2Q
soalan dia kan. Sama dengan kosong. Dia nak P dalam sebutan apa-apa yang ada Q. Kalau tak silap saya lah, tengok balik soalan di atas tadi tu. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Maknanya P sama dengan apa-apa yang Q ada kat situ. Okay. Jadi kat sini kita ada. Okay, sekarang kita tengok. Okay, kalau kamu jumpa soalan log asas dia tak sama ni. Log 8 kat sini, log 2 kat sini. Jadi kalau kamu jumpa apa-apa log macam ni kan, jadikan asas, ambil asas nombor yang lebih kecil. Jadi kita akan follow asas 2. Maksudnya asas 8 ni kita kena tukar pergi asas 2. Maknanya keseluruhan ni log P asas 8 ni, yang ni kita kena tukar pergi kepada log asas 2 macam ni. Jadi ini melibatkan penukaran asas log. Jadi cara dia, kamu tak susah ni Jadi kita ingat, kalau sekarang kita nak tukar kepada asas 2 kan. Sekarang ni kita fokus pada yang ni yang ni sebelah kiri ni dulu ni. Kita nak tukar pada log 2. Ambil saja, kita sudah tulis 2 kan, log 2 yang kita mahu. Ambil saja P, tulis P kat atas tu. Bahagi dengan ni hukum dia lah log asas 2 juga, nombor 8 kat bawah tu. 8 ni. Jadi senang cerita, kamu buat log yang baru yang kamu mahu buat tu, log asas 2, log asas 2. P ni yang P ni letak kat sini, kat atas ni. Yang 8 tu letak kat bawah ni. Tu je. Tolak, saya salin balik semua tu yang lain sebelah kiri, sebelah kanan dia tu. Sebelah kanan dia lagi tu kan. Sama dengan kosong. Yang ni tak berubah Ni tak berubah, ni sama, ni sama. Yang ni je lah kita nak tukar asas dia ni. Kita nak tukar asas dia. Tak kisah asas berapa pun tapi dalam soalan ni saya ulang balik kalau kita jumpa log asas yang lebih besar, ni asas yang lebih kecil, kita pilih, cuba sedaya upaya kita buat asas yang lebih kecil. Jadi kita pilih asas 2. Jadi sini kita akan buat log 2, sini log 2. Yang P tadi tu letak kat atas, 8 tu letak kat bawah. Jadi dia sudah bertukar daripada log asas 8, dia sudah bertukar kepada log asas 2. Itu sahaja cerita dia. Kenapa? Ini yang seronoknya bila jadi macam ni lah. Maksudnya kat bawah ni, yang atas tu tak berubah log 2P. Kat atas tu. Yang kat bawah dia ni log 2 asas 8 ni. Ini kamu perasan, kalau 8 tu, 8 kan 2 kuasa 3. Jadi kalau saya tulis log 2 kuasa 3 macam ni kan. Kalau kamu perasan, 3 ni boleh bawa ke depan ni. Kan hukum itu dia punya hukum dia kan. Nanti bawa ke depan tu. Maknanya 3 akan berada di sini. Yang kamu perasan, log 2 asas 2 ni kan dalam hukum log kan, kalau asas dengan nombor ni sama, dia sama dengan 1 kan. Seolah-olah dia jadi nombor 1 je lah. Maknanya nombor 3 je ada kat sini. 3 darab 1, 3 lah juga kan. Itu yang magicnya kalau kita guna asas yang lebih kecil. Itulah kelebihan dia. Sebab 8 akan jadi 2 kuasa 3. Bila 2 kuasa 3, automatik 2 dengan bawah ni sama kan. Jadi 2 dengan 2 ni sama. Jadi automatik log 2 asas 2 ni dia akan jadi 1. 3 kat depan tadi tu, 3 darab dengan 1, 3 lah juga. Jadi hilang sudah kat bawah ni log tak ada. Sudahlah, tinggal nombor 3 sajalah. Itulah specialnya, kelebihannya. Kalau kita buat asas itu, kita pilih yang paling kecil. Antara 2 dengan 8 tu, nombor 2 paling kecil. Jadi kita cuba semua sekali log itu kita tukar kepada log asas 2. Jadi di sini tolak. Saya tulis tolak dulu. Log 2 Q sama dengan kosong. Itu tak berubah. Sekarang saya ada log 2 P. Kat bawah tadi 3 darab 1 kan. Saya tulis selalu juga tu 3 darab 1. Takut nanti kamu pening pula. Ataupun saya tulis macam ni supaya kamu dapat ni. Saya tulis ni lah. 3 turun ke depan. 3 saya tulis detail lah kan. Nanti kamu lagi pening pula kalau saya lompat tu. Macam ni lah cerita dia. Ini darab je ni kat sini ni maksudnya darab ni. 3 ni kuasa, bila turun kat depan dia automatik jadi darab. 3 darab log semua ni. Jadi log semua ni jadi 1. Asas dengan nombor 2 tu
ini asas dengan nombor dia ni sama. Jadi sama dengan 1. Jadi maksudnya kat situ, maksudnya kat situ pen tak tukar warna lagi ni. Loading. log 2 pi, bahagi dengan 3 je lah. 3 darab 1 3 juga kan. Ni saya tulis nombor 1 lah. Potong je jadi 1. Jadi 3 darab 1 jadi 3 lah. Log 2Q sama dengan 0. Kalau siapa mahir kan dia, ini kan 1/3. Ni 3. Sorry, 3 ni. 3 ni kan kita boleh letak kat depan ni 1/3. 1/3 saya boleh tulis macam ni. 1/3 log 2 log P asas 2 tolak dengan log 2Q sama dengan 0. Macam ni. Okey. Apa lagi? Okey, sekarang ni 1/3. Ni dia jadi 1/3 dah. Ni kan darab ni. Ni kan darab kan, nombor 1 kat depan ni kan dia darab kan. Ada nombor 1 tu kan kat depan tu. Ni kat depan ni kan ada nombor 1. Jadi 1/3 darab dengan log 2P. Tapi 1/3 ni kan dia boleh naik ke atas ni balik. Okey, log 2 P kuasa 1/3. Jadi kecil sudah tu 1/3. Okey, tolak dengan log 2 Q. Okey, sama dengan 0. Okey, sekarang ni apa lagi? Kita nak P dalam sebutan Q P dalam sebutan Q. Jadi kita akan cuba. Okey, sekarang kita nak habis sudah ni. Sebenarnya ada beberapa cara lah sebenarnya. Kalau saya saya teruskan dulu, nanti saya bagi tahu cara yang kedua lah. Tapi bermula dari step inilah, sebenarnya ada 2 cara lah. Tapi sini saya teruskan dulu. Jadi sekarang ni apa salahnya kita pindahkanlah Q tu sebelah tu, log Q asas 2 tu sebelah sana. Jadi kamu akan dapat log 2Q. Okey. Ini semua ni pindah ke kini, pindah ke sini. Pindah ke sana. Okey, jadi positif lah. Jadi sekarang ni selesai lah. Jadi log 2 sini log asas 2, ni log asas 2. Benda Allah kat dalam ni mestilah sama dengan benda Allah kat dalam ni. Perut dia ni perut dia ni dengan perut dia ni mesti sama. Jadi saya ada P 1/3 kuasa 1/3 P kuasa 1/3 maksudnya P tu, huruf P tu besar kuasa tu kecil. Sekejap saya padam dulu. P sama dengan Q. Okey, soalan dia kata P dalam sebutan Q kan. Sekarang ni punca kuasa 3 bagi P adalah Q. Jadi kita nak P. Kita tak nak ada yang 1/3 ni. Ini kan punca kuasa 3. Apa lawan bagi punca kuasa 3? Mestilah kuasa 3. Jadi kalau saya kuasa 3 kan kedua-dua belah. Ini faham ke ni? Yang ni punca kuasa 3 ni. Kan kalau punca kuasa 2 bentuk ni macam ni. Kalau punca kuasa 3 kan dia ada nombor 3 kat situ kan. Jadi P benda Allah ni ada 3 tu, itulah yang ni maksudnya P 1/3 tu. Okey, cuma ni dalam bentuk pecahan, ini dalam bentuk yang macam ni. Okey, sama. Jadi lawan bagi punca kuasa 3 ni adalah kuasa 3 lah. Adalah kuasa 3. Kuasa 3. Jadi ni jumpa ni hilang. Jadi ni 3 darab dengan 3 bahagi 3 1 kan hilang kan. Jadi P sama dengan Q kuasa 3. Okey. Baik. Yang cara kedua saya bagi tahu tadi tu bermula dari step sini. Okey, kita tengok cara kedua. Apa maksud cara kedua tu? Okey, semua sekali kita darab dengan 3 dulu. Semua. Sebab kita nak hilangkan dia punya ni. Kita nak hilangkan yang pecahan ni. 1/3 kan. Sini ada pecahan. Sini tak ada. Sini tak ada. Jadi kita darabkan semua ni dengan 3. Semua darab 3. Semua darab 3. Jadi kita akan ada log 2P tolak dengan 3. Yang ni memang hilang lah. Ini tadi ni bila darab dengan 3 memang hilang lah. Tinggal 1 je lah. Tapi 1 tu tak tulis pun tak apa kat depan ni.
Jadi tolak dengan tolak dengan 3 log 2 Q. Ada 3 ni sebab kita darab 3 kan. Okey, yang sebelah kanan ni kosong darab 3 kosong juga. Okey, jadi saya tulis balik. Yang ini saya pindahkan ke kanan macam tadilah. Jadi saya pindahkan ke kanan jadi 3 log 2 Q. Positif lah kan sebab pindah kan. Jadi sekarang ni kita guna hukum log tadi. Hukum tu kita guna 3 naik jadi kuasa balik, duduk kat atas ni, kuasa jadi kecil lah sudah nombor tu. Jadi log 2Q kuasa 3. Okey, lepas tu habislah. Dia macam seolah-olah kamu cancel lah log dengan asas 2, log asas 2. Tapi janganlah kamu potong pula log. Dia tak boleh potong ni, log tak boleh potong macam tu. Maksudnya yang perut di dalam dia mestilah sama dengan perut dalam sini. Jadi P mestilah sama dengan Q kuasa 3. Sama juga jawapan macam tadi. Macam tadi sama je jawapan dia. Cuma jalan dia lari, jalan dia macam-macam lah. Asalkan dapat jawapan akhir yang sama, tak ada masalah lah. Okay. Ni dua cara yang berbeza, bermula dari step sini lah. Okay. Mana-mana je tak kisah, yang kamu boleh follow. Okay, sekarang kita tengok soalan yang ketiga, yang ke C. Okay, selesaikan persamaan ini. Bila dikata selesaikan, maksudnya kita akan cari nilai X tu apalah. Nanti akan dapat sesuatu nilai bagi X lah. Okay. Jadi kita tengok soalan macam ni. Oh, ini tak ada log tapi ada benda yang kuasa X. Jadi sesuatu yang macam hukum indeks. Memang hukum indeks pun. Ini tentang hukum indeks. Okay. Jadi ada 3, ada 2, ada 2, ada 56. Okey, nampak suatu nombor itu. Ni nombor yang jauh lebih besar. Nombor ni, cuba kamu fikirkan dulu, ada tak nombor 2 di dalam nombor ni? Ataupun nombor ini boleh dicerakinkan kepada apa darab apa yang lebih kecil. Mula-mula fikir dulu. 56 tu, okey, 56 tu 7 darab 8 kan. Kita paling senang kita fikir 7 kan, kita ingat sifir kan. Jadi 7 darab 8 56 kan. Dalam nombor 7, okey, dalam nombor 7 bolehkah dipecahkan lagi? 2 darab 3 6. 2 darab 2 4, tak boleh sudah. Memang 7 je lah. Nombor 8 boleh. Nombor 8 boleh kecilkan lagi 2 darab dengan 2 darab dengan 2 lagi kan. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Jadi kita cerakinkan sekecil-kecilnya. Jadi 2 darab 2 darab 2, ini 2 kuasa 3. Ini 2 kuasa 3 kan. Yang 7 tadi tu darab dengan 7 tadi tu. Yang 7 tadi tu 7 lah saya tulis. Jadi darab lah. Jadi 7 darab dengan 2 kuasa 3 lah. Kalau kamu tak percaya, ambil kalkulator kamu, 2 kuasa 3 darab dengan 7, dapat tak 56 tu? Memang confirm dapat lah. Jadi ni trik dia lah. Kamu jumpa soalan tentang hukum indeks, ada suatu nombor yang besar, kamu cuba cerakinkan dulu sekecil yang boleh ada nombor 2 macam ni dengan 2 ni. Boleh 2 kuasa berapa? Kat dalam tu. Dalam tu ada 2 kuasa 3 darab dengan 7. 7 ni tak apalah, kalau tak ada kat sini nombor 7 tak apa, biarkan dulu. Okey. Jadi kita akan tulis, jadi kita akan tulis sebelah kanan ni, saya sudah tahu. Sebelah kanan tu yang 56 tadi tu, saya boleh tulis 2 kuasa 3 darab dengan 7. Okey, sebelah kiri. Tengok sebelah kiri dia ni. Okey, sebelah kiri ni, apa kata kita darab masuk ini? Darab masuk pula. Ni bukan darab masuk Jangan, hati-hati ini kuasa dia ni. Ini kuasa. Kalau darab masuk, dia 2x tambah 1. Kalau macam ni memang darab masuk lah. Tapi sekarang ni 2 kuasa dia tu yang x tambah 1 tu sekaligus tu. Okey, jadi tak boleh darab masuk. Okey, kita boleh ingat balik apa dia punya hukum indeks bagi 2x tambah 1 ni. 2x tambah 1 ni saya boleh tulis 2x. Okey, kalau saya besarkan sikit, 2x darab dengan 2 kuasa 1.
Ni hukum kamu belajar ni. Adakah tingkatan 1 ni kamu belajar dulu? Saya tak ingat. Rasa macam ada ni tingkatan 1. Form 1 ni. Okay, 2 kuasa X. Kalau kuasanya tambah, kita boleh tukar kepada darab. Sorry, what's the question? Kalau kuasa dia tambah, kita boleh tukar kepada darab. Jadi 2 kuasa How can I X. help you? Never mind. Okay. 2 kuasa X darab dengan 2 kuasa 1. Inilah 2 kuasa X darab dengan 2 kuasa 1. Okay, 3 kat depan tu. Okay, saya buat dulu kurungan tu. Okay, 3 ni. Okay. Okay, tambah dengan 2X. Macam tu kan? Sama dengan inilah. Okay. Tapi semua ni kan darab. Ni. Jadi kalau saya tak tulis kurungan pun tak ada masalah ni. Saya potong, saya tak tulis lah ada kurungan ni. Saya tulis 3 darab dengan semua tu. Sebab dia bukan darab masuk 3 darab dengan 2 kuasa X darab dengan 2 kuasa 1. Tambah dengan 2 kuasa X. Macam tu. Okay. Jadi sebelah kanan jangan ganggu dia. Biar dulu. Ni setakat ini je yang kita boleh. Sebelah kanan ni setakat ini je yang kita boleh tahu. Okay, sebelah kiri ni tengok. Tambah, okay, dia tambah ini. Kamu tengok, bolehkah difaktorkan? Ini sama ni. 2X ada kat sini, 2X ada kat sini. Apa kata kita faktorkan? Yang tanda tambah tu saya buat tengah-tengah sikit ni. Kalau tak hanging lagi lah ni punya ni. Okay, tanda tambah tu saya buat tengah-tengah ni sikit. Ingat tambah dekat darab ni saya buat bulat lah kan. Nanti kamu confuse pula ni tambah Yang tanda bulat tu tambah. Tengok 2X sama. Okay, kita boleh faktorkan. Jadi 2X 2X letak kat luar. Jadi tinggallah dalam kurungan tu. Okay, apa yang kita tak keluarkan. Daripada sini yang kita tak keluarkan apa? Yang kita tak faktorkan adalah 3 dengan 2 kuasa 1 tu. 3 dengan 2 kuasa. Jadi 3 darab 2. 3 darab dengan 2. 2 kuasa 1 tu 2 lah kan. Okey, tambah dengan yang ini kalau kita keluarkan dia, kita faktorkan, dia ada darab 1. Jadi tanda sama dengan tu saya kasih jauh sikit sini. Ini kan 2 darab 1. 2 kuasa X kan dia ada darab 1 tapi dia tak tulis. Kita wujudkan balik sebab kita nak tahu bila kita keluarkan 2X tinggallah 1 kat situ, bukan tinggal kosong macam tu. Okey, tulis balik 2 yang sebelah kanan tu tak berubah. 2 kuasa 3 darab dengan 7. Okey, sekarang ni kita check. Cuba kamu check balik. Jangan teruskan lagi sebelum kamu check. Kamu kena check dulu. 2X kalau kita darab masuk ke balik ni, darab masuk 2X darab benda ni, dapatkah benda ni balik? Okey, dapat. Okey, tambah. 2X darab dengan 1, 2X darab dengan 1. Okey, dapatkah benda ni balik? Okey, dapat kan? Dapat benda ni balik. Soalan asal dia ni. Maka tak salah lah step kita tu. Okey. Jadi di sini yang ini kita boleh kira, tengok ni. 3 darab 2 6. Kan? 3 darab 2 6, 6 tambah 1 7. Jadi 2X kat luar tu tulislah 2X. Yang kurungan tu maksudnya darab kan? Ni kan darab. Jadi saya buat tanda darab balik. Okey. Sama dengan 2 kuasa 3 darab dengan 7. Cuba kamu tengok. Cuba kamu tengok. Okey, darab 7 ada. Oi, ada ni. Darab 7 ada. Jadi 2 kuasa 3, ini 2 kuasa X. Oh, kalau gitu, X mestilah nombor 3. Itu je sebenarnya. X sama dengan 3. Dapat sudah. Itulah soalan C. Nampak macam susah. Dia kalau kamu tak ingat, itulah. Kalau kamu kurang latihan, kamu tak ingat macam mana kita nak macam mana kita nak teruskan tu, kita susah sikit nak ingat kalau kita kurang latihan. Sebab bila ada latihan, kita akan ingat hukum dia tu. Macam tadilah, kalau 2X tambah 1 ni, bila kuasanya ditambah, bila kita buang, kita nak tukar kepada yang asing-asing tu dengan operasi darab. Jadi 2 kuasa X darab dengan 2 kuasa 1.
Ni kalau kamu tak ingat susah lah. Kalau kamu ingat tak ada masalah ni. Okey. Jadi 56 ni, fikirkan dulu 56 apa? Sifir apa? 7 darab 8. Contoh 7 darab 8. 8 ni pula apa nombor yang lebih kecil yang boleh dicerakinkan? 2 darab 2 darab 2. Okey. Sekecil yang boleh. Jadi di sini 2 kuasa 3. Di sini 7 lah, dia tak boleh kecil sudah tu. Kalau 1 darab 7 tak boleh lah guna 1, nombor 1. Paling pun guna nombor 2 lah ataupun nombor 3. Nombor 7 ni nombor 7 ni nombor 1 darab 7 memanglah 7. Tapi 1 tak payahlah guna kita tak guna juga nombor 1 tu. Biasanya kita akan guna nombor 2 dan ke atas lah. Okey. Jadi kita dapat dah macam ni. Okey. Habislah kita pasal soalan bab 4 indeks, set dan logaritma. Okey, situ saja untuk kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.